Haji Osman Abdullah dilahirkan di Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia pada 1850 dan mencipta nama sebagai ulama ulung yang bertugas sebagai imam, khatib dan qadi Kuala Lumpur yang pertama. Beliau juga antara orang yang terawal berhijrah ke Kuala Lumpur dan terus menetap serta berdakwah di ibu negara. Menyingkap sejarahnya, Haji Osman mula belajar agama di kampung kelahirannya sebelum melanjutkan pengajian ke Mekah dan berguru dengan ulama Melayu termasuk Syekh Abdul Qadir Abdul Rahman Al-Fatani dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Walaupun Haji Osman dikenali sebagai ahli sufi, beliau juga termasuk dalam golongan orang kaya di Kuala Lumpur ketika itu dan standing dengan orang bukan Islam lain. Selain bertugas sebagai imam dan khatib, Haji Osman juga mengajar agama di beberapa masjid sekitar ibu negara dan antara muridnya ialah Sultan Abdul Samad, Raja Mahmud, Sultan Puasa, Haji Abdullah Hukum dan ramai lagi. Pada zaman dahulu yang kita lihat dari sudut nilai kemungkinan berbeza, ya, menghormati orang tua, ya, menghormati para ulama, menghormati pemimpin, adab-adab budi bicara, dari sudut perhubungan di antara masyarakat, mungkin mereka lebih terpelihara. Zaman sekarang anak-anak muda mungkin terpengaruh dengan budaya-budaya, maknanya mungkin menganggap itu sebagai satu kebebasan. Maknanya penghormatan orang tua, penghormatan institusi tertentu dah tidak sama. Sebab kemungkinan zaman sekarang ini ramai yang telah berpendidikan dan maklumat itu boleh didapati di mana-mana. Jadi apabila mereka telah kata orang dari sudut sosialnya telah meningkat, mereka telah berpelajaran, ya, mereka ini memahami pelbagai bidang pentadbiran atau bidang ekonomi dan sebagainya, maka mereka rasa perlu ada perkongsian yang lebih sama rata. Saya lihat perkongsian lebih sama rata. Maka di situ ulama maknanya tidak sama seperti dahulu. Maknanya satu arahan itu mungkin akan dilaksanakan tanpa perbincangan, tanpa ada kata orang tu, maknanya kerana dihormati oleh rakyat, maka setiap arahan itu diterima dengan begitu saja. Tapi dalam sekarang ini banyak perbincangan, banyak rencam dia punya pandangan. Maka ulama zaman sekarang ini pun saya rasa perlu maknanya mengikuti perkembangan semasa. Maka mereka perlu lebih terbuka, ya, tanpa mengorbankan nilai-nilai murni lah untuk menjaga keharmonian masyarakat. Kalau kita lihat zaman dahulu, para ulama berperanan untuk menasihati umara. Umara ni golongan pemimpin. Dan umara dengan ulama itu bekerjasama. Hasilnya, rakyat akan rasa selesa. Ya. Maknanya bukan umara itu mengikut tindakan tanpa merujukkan pada ulama, tapi mereka merujuk pada ulama dan ulama menasihati. Maka hasilnya rakyat akan rasa selesa. Semua sekarang pun kena berterusan seperti itu. Ya. Para ulama berkongsi dengan para umara, ya, atau kalau kita lihat kepimpinan tempatan, ya, kepimpinan semasa, ya, mungkin dengan para ulama dengan ketua masyarakat bergabung, saling nasihat-menasihati dan saling mengambil pandangan. Dan akhirnya rakyat yang akan harmoni, bukan berpecah maknanya atau tuduh-menuduh, ya, saling jatuh-menjatuhkan, katakan. Yang ini akan menyebabkan berlaku kata orang tu perpecahan yang lebih rencam lagi. Dalam keadaan zaman sekarang ini perlu diteruskan budaya ulama zaman dahulu sentiasa berdamping dengan umara dan menasihati umara, dan umara berdamping dengan para ulama. Yang ini kita teruskan. Pun berkaitan dengan perkembangan semasa ni, ulama-ulama sekarang ni kena mengikuti perkembangan semasa. Kehendak orang generasi sekarang bagaimana dalam masalah mereka belajar untuk memahami agama itu, lebih berlaku kata orang perkongsian dan lebih berlaku hubungan di dua hala, interaksi, ya, di kalangan ulama dengan mereka yang belajar dengan ulama tersebut. Tidak sama seperti zaman dahulu.